dalam keadaan-keadaan tertentu ternyata tuan-tuan bersendirian dalam mempraktikkan sunnah Nabi SAW, menjauhi hal-hal tokok tambah, menjauhi hal-hal khurafat, hal-hal yang menyalahi syariat. Tuan-tuan mendapati diri tuan-tuan bersendirian. Itu adalah satu cabaran kerana manusia ada tekanan. Walaupun tak nampak macam dia bukannya dianiaya, dipukul dan sebagainya, tak semestinya. Tetapi dengan suasana tekanan masyarakat itu saja, itu sudah berat bagi sebahagian orang. Kerana ada orang yang boleh tahan, ada orang yang tak boleh tahan. Contohnya lah tuan-tuan kena muhasabah lah, macam dalam khutbah Jumaat baru tadi, bila khatib khutbah, rata-rata jemaah semua akan angkat tangan. Sekalipun khatib di atas tu tak angkat tangan. Ini pun satu hal kenapa sidang Jumaat semua angkat tangan. Jadi tuan-tuan ketika itu terdugalah tuan-tuan pun angkatlah. Jadi maknanya tuan-tuan telah terkena tekanan di situ. Betul atau tidak? Demikian apabila contohnya lah seorang itu dikedepankan untuk jadi imam. Sekalipun saya tak sarankan supaya tuan-tuan jadi imam. Kalau pergi dia tempat-tempat awam lah, di masjid, di surau, RNR, kalau subuh lagi, tuan-tuan akan berdepan dengan tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kena macam mana ni? Orang belakang semua tengok mana Al-Fatihahnya. Jadi tuan-tuan, Al-Fatihah. Tuan-tuan di situ telah terkena tekanan. Jadi tekanan itu adalah benar. Tekanan itu adalah benar. Walaupun tak nampak apa-apa. Nampak macam kenapa kau buat? Diorang tak ugut apa pun. Tapi dia adalah realiti. Demikian bila ada perkahwinan dengan segala apa, majlis nak kena bersanding, kena ada DJ, kena ada muzik. Takkanlah majlis kahwin senyap je. Nak kena ada muzik baru dia rasa seronok. Bahagian masyarakat dah sampai tahap macam tu. Diselubungi muzik je 24 jam. Jadi bagaimana dengan majlis perkahwinan yang kita adakan? Adakah menepati sunnah atau kita ikut sama sahaja? Tapi nak kata bahawa bagi mereka yang nak melazimi sunnah, barangkali mereka akan berdepan dengan tekanan-tekanan daripada saudara mara, keluarga, majlis kahwin, tak ada muzik ke, tak ada bersanding ke, tak ada upacara batal wuduk ke, apa benda lah, macam-macam tuan-tuan. Lepas tu datang pula kematian. Ini semua menguji. Bila datang kematian, nak jemput orang masjid ke, tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan telefon je AJK masjid, kira siap bungkus, kerana dia akan sediakan satu paket semua dengan segala apa, banyak hal-hal yang lebih sebenarnya menyusahkan apa yang telah sedia dimudahkan oleh agama. Betul atau tidak? Kalau kita lihat apa yang digariskan oleh syarak dia mudah, tetapi dalam masa yang sama ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dengan mereka menokok tambah proses pengurusan jenazah tu. Nak mandikan jenazah tu dengan cara sekian, solat jenazah tu dengan cara sekian, pengebumian pun dengan cara sekian. Lambat kalau jenazah tu meninggal waktu pagi, barangkali sampai ke petang baru selesai, gara-gara banyaknya proses-proses yang diletakkan. Barangkali tuan-tuan mungkin dah maklum tentang cara pengurusan jenazah mengikut as-sunnah yang caranya mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah tu. Saya pernah tuan-tuan dah selesai solat jenazah, tiba imam kat depan tu pula Al-Fatihah. Tadi dalam solat jenazah kita dah baca dah Al-Fatihah, betul atau tidak tuan-tuan? Lepas tu dia doa lagi. Padahal solat jenazah itu memang tujuannya untuk doa. Ini pelik tapi benar tuan-tuan. Kemudian nak angkat jenazah tu pula, saya memang pernah kena lah. Masak betul saya. Dah angkat tu, ada tekongnya kat depan. Dah langkah beberapa, berhenti. Al-Fatihah macam tu lah. Okey lah, baca lagi Al-Fatihah. Lepas tu jalan lagi. Dah nampak van jenazah tu depan tu, nak sampai dah. Berhenti lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini dugaan betul lah. Ada beberapa sampai berhenti. Belum lagi bila sampai ke kubur, nak pengubumian. Lepas dikubumikan, ada pula ritual-ritual tahlil, talqin dan sebagainya. Sedangkan ini semua tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan menyalahi sunnah Nabi SAW. Secara terang dan jelas ini semua tokok tambah. Ini bukan khilaf apa lagi. Memang jelas tokok tambah. Tak akan ada sesiapa yang boleh kata inilah cara pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tak ada siapa boleh mengaku macam tu. Kerana dia memang terang-terang tokok tambah dalam hal-hal ini. Tapi itulah tuan-tuan barangkali akan berdepan dengan tekanan untuk turut melakukan hal-hal tersebut. Jadi bagi mereka yang berpegang teguh di atas agamanya, kerana ketika itu secara umumnya sunnah semakin menjadi asing, manakala hal-hal yang bertentangan dengan sunnah itu yang tersebar, sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu diumpamakan sebagai orang yang menggenggam bara api.